kita perkenalkan kepada penonton-penonton kita ni yang mulia. Haji Abdul Matin Bolkini bin Haji Ahmad, ahli Dasar Belia Negara dan Strategi Youth Advisory Group. Assalamualaikum Tuan Haji Abdul Matin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sihat pagi ni ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Baik, tolong bersama kita juga pada pagi ini yang mulia Muhammad Azim Fahmi bin Muhammad Asmayuddin, ahli Dasar Belia Negara dan Strategi Youth Advisory Group. Assalamualaikum Tuan Muhammad Azim. Waalaikumsalam. Sihat pagi ini juga? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat ya. Pertama sekali terima kasih kerana berkesudian bersama kita pada pagi ini ya. Untuk terus membuat perkongsian ya tentang DBNS Youth Advisory Group Dasar Belia Negara dan Strategi 2020-2035 di Intan. Ya. Dan kita akan bersama terlebih dahulu bersama dengan Tuan Haji Abdul Matin. Jadi Tuan mungkin boleh berkongsi bersama dengan penonton kita sedikit ya sebanyak tentang projek yang akan diungkaikan. Silakan. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua yang mengikuti program pada pagi ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTB dan juga Rampai Pagi kerana memberi peluang kepada saya dan Azim untuk mengkongsikan tentang projek ini. So, Alhamdulillah, pemberigaan Dasar Belia Negara dan Strategi ini ialah kali ke-13 ianya diadakan dan insya-Allah ianya akan berlangsung pada 13 hari bulan November 2021 secara maya atau virtual. Objektif projek pada kali ini adalah untuk mengumpulkan belia-belia di bawah setiap majlis perundingan kampung dan belia-belia masjid di setiap daerah bagi memberigakan Dasar Belia Negara dan Strategi, menyampaikan maklumat-maklumat semasa serta meningkatkan kesedaran tentang pentingnya belia-belia majlis perundingan kampung dan belia-belia masjid dalam pembangunan negara. Ianya juga adalah salah satu platform untuk para belia menyuarakan permasalahan yang mereka hadapi dan juga memberi cadangan untuk menambah baikkan lagi pembabitan belia dalam aktiviti kemasyarakatan di kampung dan masjid-masjid di negara Brunei Darussalam. Projek ini juga diungkayahkan oleh ahli-ahli Dasar Belia Negara dan Strategi dengan Majlis Belia Brunei. Ianya juga disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Iya. Dan baik ya, itu sedikit perkongsian sebentar tadi berkenaan dengan projek yang dijalankan di Intan ya. Kalau saya lihat ya di belakang Tuan Muhammad Azim Fahmi ya, berlatar belakangkan kalau saya lihat sana seni dialog di BNS Youth Advisory Group ya, bersama Belia Sekolah Menengah dan juga Pusat Tingkatan 6 mungkin ya, agak sedikit tertutup tapi tidak mengapa. Jadi Tuan Azim ya, apa tujuan sesi dialog bersama belia yang terdiri daripada sekolah-sekolah menengah dan juga PTE ini diadakan? Alright, so pemberigaan dasar ini insyaAllah akan diadakan pada 20 hari bulan, iaitu pada hari Sabtu secara maya ataupun virtual. Dan tujuan sesi dialog ini diadakan adalah untuk mengumpulkan belia-belia sekolah menengah dan juga PTE untuk kami memperkenalkan dasar-dasar belia negara dan strategi yang telah disemak semula dan diperbaharui daripada dasar belia yang terdahulu. Ianya terdapat 16 inisiatif dasar di bawah 4 strategi teras. Selain itu, kami juga mahu mendapatkan feedback daripada mereka tentang dasar-dasar ini. Bukan itu sahaja, kami juga ingin mahu tahu apakah cabaran-cabaran mereka yang mereka hadapi semasa menjadi belia. Setelah kami memberigakan dasar-dasar ini, kami juga telah menjemput beberapa speakers dari beberapa agensi, iaitu supaya mereka dapat membagi talk tentang topik yang berkesesuaian dengan belia pada masa sekarang, iaitu seperti mental health, volunteerism, as well as cyber security. Jadi itu sedikit yang mengenai dengan tujuannya sesi dialog bersama dengan belia yang terdiri daripada sekolah menengah dan juga pusat tingkatan 6 yang akan diadakan. Jadi kita berbalik semula kepada
Tuan Abdul Matin. Jadi Tuan, ya, bagaimanakah orang ramai dapat mengikuti program yang disebutkan tadi dan adakah ada minimum penyertaan bagi belia MPK dan juga belia masjid yang mahu mengikuti program tersebut? Okey, program ini boleh disertai oleh belia-belia masjid perundingan kampung dan belia-belia masjid sahaja supaya perbincangan di antara belia-belia berkenaan bersangkut paut dan lebih menjurus ke bidang komuniti mereka tersendiri. Buat masa ini, program ini disampaikan oleh ketua-ketua kampung dalam setiap majlis perundingan kampung untuk dimaklumkan kepada belia-belia majlis perundingan kampung. Bagi belia masjid disampaikan oleh imam-imam masjid di setiap masjid di negara kita ni. Setakat ini kami menerima minimum 2 peserta belia dari setiap majlis perundingan kampung dan belia setiap masjid dari keempat-empat daerah. Dan kalau lebih banyak lebih baik. Tidak lupa juga ingin disampaikan bahawa adanya 4 speaker juga untuk program 13 hari bulanan ini yang dijemput untuk memberikan sedikit taklimat sebelum acara perbincangan dilakukan. Oleh kerana itu, untuk menyertai program ini, hendaklah mendaftar terlebih dahulu supaya slot penyertaan dapat diutamakan, insyaAllah. Iya, kita berbalik semula kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Azim Fahmi. Ya. Jadi tadi Tuan ada menyebut ya bahawa terdapat speakers dari beberapa agensi yang akan menghadiri dan juga memberikan sedikit sebanyak maklumat Intan ya. Jadi mungkin boleh menyebutkan dari agensi mana mereka ini didatangkan. InsyaAllah pada 20 hari bulan iaitu sesi dialog bersama belia sekolah menengah dan juga pusat tingkatan 6. Kami mempunyai terdapat 4 speakers yang akan memberi talk pada hari tersebut dan ianya adalah kami sendiri iaitu Youth Advisory Group will talk about akan membicarakan tentang dasar belia negara dan strategi. Kedua adalah Majlis Belia Brunei dan mereka akan insyaAllah akan membicarakan tentang volunteerism. Lepas itu Health Promotion Center dari MOH akan membicarakan tentang mental health dan juga Brucert iaitu mereka akan memberikan tentang cyber security. Iya. Jadi itu adalah 4 speakers yang dijemput. Jadi kita beralih ya semula kepada Tuan Haji Abdul Matin dan Tuan Haji Abdul Matin pun ada tadi menyebutnya tentang 4 speakers yang dijemput. Jadi mungkin boleh berkongsi ya siapa saja mereka ini dan juga dari mana. Okey. Terima kasih. Sama juga macam Azim tadi, program kami pada 13 hari bulan ni ada juga menjemput dari Jabatan Belia dan Sukan untuk memberikan dasar belia negara dan strategi, Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM bagi menyentuh tentang inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan semasa pandemik COVID-19 ini, Darussalam Enterprise untuk memberi maklumat mengenai perkhidmatan dan fasiliti yang disediakan untuk membantu bidang perusahaan dan Kementerian Kesihatan untuk memberi maklumat mengenai isu kesihatan mental pada masa kini. Iya, baik ya, itulah sedikit perkongsian sebentar tadi bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Abdul Matin ya. Untuk Tuan Abdul Azim, untuk Tuan Muhammad Azim pula ya. Seramai berapa penuntut yang akan dijemput ni untuk menghadiri dialog ini nanti? Jika boleh mengkongsikan kepada penonton-penonton kita pagi ini. Pada 20 hari bulan November, kami telah menjemput 50 buah sekolah and each school will have 10 to 15 akan diwakili oleh 10 ke 15 pelajar dari setiap sekolah and our main target is around 500 students. Ya, baik. Dan mungkin boleh diberikan ya sekali lagi apakah antara acara yang akan diadakan pada 13 dan juga 20 November ini. Mungkin Tuan Haji Abdul boleh mulakan dahulu, boleh memberikan antara acara yang akan diadakan pada 13 November. InsyaAllah acara ini akan dibukakan untuk 13 hari bulan itu dibukakan kepada belia masjid dan belia Majlis Perundingan Kampung
supaya sama-sama kami mendapat maklumat dari speaker-speaker yang kami invite, dan kemudian bolehlah peserta-peserta yang datang itu supaya share dorang punya permasalahan yang mereka hadapi, dan juga boleh memberi cadangan juga untuk menambahbaikan lagi pembabitan belia dalam aktiviti kemasyarakatan di kampung dan masjid-masjid di negara Brunei Darussalam. Iya, baik. Dan seterusnya Tuan Azim pula mungkin boleh memberikan antara acara yang akan diadakan pada 20 November ini. Pada 20 November ni, kami Dasar Belia Youth Advisory Group akan memberikan tentang inisiatif dasar, dan juga kami akan memberikan maklumat sedikit sebanyak daripada agensi-agensi lain. Selain itu, kami juga mahu mendapatkan feedback daripada pelajar seperti apakah cabaran mereka yang mereka hadapi semasa COVID ini, situasi COVID ini. Baik ya. Jadi untuk akhirnya ni, sebelum kita menutup ya ruangan wawancara kita di akhir pertemuan rampai pagi ini, mungkin ada saranan ya dan juga harapan yang cuba ingin disampaikan oleh tuan berdua. Kita mulakan bersama dengan Muhammad Azim terlebih dahulu. Silakan. Alright, so last but not least, kami mau semua belia untuk menyertai ini dengan secara diorang punya interest sendiri dan bukan secara paksaan. Dan since ini dari sekolah-sekolah, kami juga mahu each and every schools will be represent by those students yang benar-benar ada mahu interest in this field. So yeah, I think that's it. Ya, baik. Dan seterusnya kepada Yang Mulia Tuan Haji Abdul Matin, saranan, silakan. Okay, insyaAllah saranan saya ialah untuk supaya semua kalau dapat belia-belia masjid dan belia-belia majlis perundingan kampung supaya ikut serta dalam program ini, supaya tani sama-sama mengungkayahkan program-program tani suarakan kalau sekiranya ada kekurangan atau apa yang feedback yang tani kan ada solutionnya. So di sinilah caranya. Kalau sekiranya selalunya boleh saja tani taruh ada social media, tapi ia ampai-ampai cuma tu saja. So ini insyaallah ada ia punya ada penerusnya. Jadinya tani ada bukan saja problem itu disampaikan, tapi ada solutionnya juga untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkenaan. Ya, baik. Ya, alhamdulillah. Itu bersama kita ikuti bersama ya perkongsian tentang dasar belia negara dan strategi Youth Advisory Group ya. Alhamdulillah bersama kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Abdul Matin Bolkini bin Haji Ahmad dan juga Yang Mulia Muhammad Azim Fahmi bin Muhammad Asmayuddin ya, yang di mana kedua-duanya merupakan ahli dasar belia negara dan strategi Youth Advisory Group ya. Baik, terima kasih tuannya. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain keluaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.